Buletin Didik 15 Februari bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Program Duta Madani Perpaduan akan diperluas ke sekolah-sekolah di negeri-negeri lain selain wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam menjadikan pelajar sebagai ikon penyatuan kaum dan bangsa. Langkah ini adalah salah satu usaha memupuk perpaduan dan pembinaan negara madani. Duta ini sangat penting sebab mereka akan menggagaskan satu saya fikir optik yang lebih jelas tentang perpaduan di peringkat sekolah, integrasi kaum dan juga pengukuhan idealisme dan juga dari segi kerangka madani itu sendiri yang inklusif dan juga mempunyai potensi seni dan budaya yang mesti kita terus pertahankan dan perkembangkan. Tambahnya, Kementerian Pendidikan KPM akan terus memperkasa program-program yang menyokong konsep Malaysia Madani seperti yang diilhamkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagai duta terpilih, pelajar-pelajar ini akan sama-sama berkongsi berkaitan potensi dan bagaimana mahu terus menjadi duta madani di peringkat sekolah. Pada masa ini, sekolah-sekolah di bawah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menjadi perintis bagi projek tersebut. Perkara itu diumumkan dalam ucapan perasmiannya di Festival Semara Ilmu 2023 yang berlangsung di Ibu Kota hari ini. Dalam perkembangan lain, KPM membenarkan guru merekod dan melaporkan tahap penguasaan pentaksiran bilik darjah PBD murid sama ada secara luar talian atau hybrid menggunakan sistem pengurusan pentaksiran bersepadu SPPB. Keputusan itu dibuat berikutan gangguan sistem pengurusan identiti IDME yang dikatakan belum stabil sehingga menyukarkan guru yang menggunakannya. KPM melalui satu kenyataan menjelaskan template baru untuk pengisian PBD bagi pelaporan ujian akhir sesi akademik 2022-2023 secara luar talian akan disediakan sebagai alternatif. Pemberian kuasa autonomi itu juga menunjukkan komitmen KPM mengurangkan beban tugas guru dan memastikan kebajikan guru terpelihara. Minggu lalu, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq dilaporkan berkata sistem berkenaan ditutup sepanjang hujung minggu bagi memberi semua pihak bertenang seketika. Beliau turut memaklumkan bahawa beberapa langkah akan diambil supaya ia dibaiki dengan segera. Seramai 586 pelajar cemerlang Terengganu diraikan dalam Majlis Anugerah Pingat Emas dan Hadiah Kecemerlangan SPM, STPM dan STAM 2022 Yayasan Terengganu kali ke-42. Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berharap kecemerlangan pelajar negeri itu dalam akademik dapat dikekalkan. Sedia maklum bahawa negeri Terengganu mengungguli pencapaian PT3, SPM, STPM dan STAM, dan alhamdulillah kita berharap kecemerlangan ini dapat diteruskan di masa-masa yang akan datang. Bagi 4 penerima anugerah pingat emas Yayasan Terengganu bagi kategori SPM, mereka berkongsi resepi kejayaan mendapat keputusan cemerlang dalam SPM 2021. Saya yakin bahawa dalam kita belajar bukanlah bermakna kita kena belajar sampai ke tengah-tengah malam, sampai kita mengendahkan perkara yang lain penting bagi kita. Maka kita cari wasatiyah, kesederhanaan, keseimbangan yang ada pada kita untuk sama-sama kita memperoleh kejayaan bukan sahaja pada akademik, pada rohani kita, pada mental dan juga dalam bidang kurikulum dan sebagainya. Pendapat saya, sepatutnya apa yang penting ketika pembelajaran ialah di kelas, di dalam bilik darjah. Apabila kita fokus dalam bilik darjah, di luar bilik darjah kita sekadar review. Dia dah tak perlu sebenarnya kita nak intense work. Apabila saya meletakkan matlamat, saya akan terus berusaha dan tidak mengaku kalah. Selain itu, saya jenis cepat yang putus asa. Tapi dengan usaha dan dorongan yang diberikan oleh ibu ayah saya terus bangun dan melangkah jauh untuk mengecapi impian tersebut. Jangan lupa doa banyak-banyak dan usaha, dan yang paling penting sekarang ni adalah minta sokongan lah daripada kawan-kawan dan juga ibu bapa
agar momentum kita sentiasa kekal lah sehingga ke penghujung iaitu SPM nanti. Sejak 1980, seramai 18,135 pelajar yang mencapai keputusan cemerlang diraikan dengan perbelanjaan lebih RM5 juta daripada kerajaan negeri melalui Yayasan Terengganu. Pelajar cemerlang menerima insentif berbentuk wang tunai, komputer riba serta sijil penghargaan. Murid-murid tahun 6 Sekolah Kebangsaan Bukit Sentosa pula diraikan pada Majlis Apresiasi Akademik dan Graduasi 2022-2023. Majlis yang julung kali diadakan itu adalah bagi meraikan 450 orang murid yang bakal menamatkan persekolahan rendah mereka tahun ini. Guru Besar SKBS Firdaus Abu Hanifah berkata acara ini hasil kerjasama semua guru untuk meraikan dan mengiktiraf murid tahun 6 yang akan meninggalkan sekolah itu. Selain menerima sijil tamat persekolahan, pelajar yang cemerlang dalam akademik dan co-curriculum turut diraikan dengan penghargaan terhadap pencapaian masing-masing. Semua murid juga diingatkan supaya berusaha menjadi pelajar yang mempunyai disiplin tinggi apabila memasuki alam sekolah menengah kelak. Muhammad Idris berkata, penganjuran majlis ini juga diharap dapat dijadikan perangsang untuk semua murid meneruskan pengajian ke peringkat lebih tinggi pada masa hadapan. Bagi mencetuskan rasa minat dalam bidang sains, Universiti Putra Malaysia UPM menerusi Pusat Kurikulum dan Pembangunan Pelajar PKPP menganjurkan program pemerkasaan sasiah pelajar dan eksplorasi sains baru-baru ini. Ia sekaligus membangkitkan kesedaran kepada pelajar sekolah tentang kepentingan pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM dalam kehidupan seharian serta masa depan negara. Program melibatkan 150 murid tahap 2 dari 3 sekolah iaitu Sekolah Kebangsaan Bukit Bota, SK Bukit Lada dan SK Sekara. Pengarah Pusat Kurikulum dan Pembangunan Pelajar UPM, Profesor Dr. Omrah Hassan berkata, program itu diharap membantu meningkatkan kualiti pendidikan serta kemahiran pelajar sekolah rendah yang berkonsepkan belajar sambil bermain. Pelbagai aktiviti, permainan dan eksperimen yang dilaksanakan boleh dijadikan platform untuk menambah pengetahuan serta kemahiran. Di samping itu, ia boleh mendorong kepada semua murid kepada penciptaan pelbagai inovasi dalam bidang sains. Program dikendalikan menerusi penglibatan 24 orang ahli Kelab Pembangunan Insaniah Insan UPM yang melaksanakan pelbagai aktiviti dan permainan berbentuk eksperimen sains. Antara modul menarik ialah Egg Parachute, Miracle Star, Explorers dan Roket ke Hati. Bersua kembali, berjaya kumpul RM3,000 hanya dalam tempoh 2 jam. Itu kejayaan 18 pelajar tingkatan 4 Sekolah Seni Johor sempena Minggu Keusahawanan Art Market yang diadakan semalam. Art Market dianjurkan khusus untuk memberi peluang kepada Sekolah Seni Johor Bahru mengaplikasikan ilmu keusahawan seni selepas mengikuti modul yang diajar dalam kelas. Yang mana anak-anak Sekolah Seni Malaysia Johor telah bergerak lebih jauh. Yang mana jurulatih sekolah seni bukan saja menyediakan peluang dan ruang kepada murid-murid untuk melaksanakan art market di peringkat sekolah, kalau sehingga kali ini ialah art market 3.0 lah. Tambahnya, menerusi platform ini, pelajar juga berpeluang menterjemahkan 4 elemen yang diterapkan dalam modul keusahawan iaitu imajinasi yang tinggi, kreativiti, inovasi dan paling utama, keaslian karya masing-masing. Lebih 100 hasil seni dipamerkan dengan pelbagai idea dan kreativiti. Kejayaan program ini memberi sumber inspirasi untuk pelajar lebih kreatif dalam menghasilkan karya seni masing-masing. Kita akan membuat karya-karya yang seperti bentuk 2D, dia dalam fantasia visual. Kalau macam karya 3D pula, dia arca sculpture yang mempunyai nilai estetika sendiri dan maksud sendiri. Saya membuat karya 2D baru-baru ini terjual di pengarah BSKK
200. So happy lah dah ni. Happy lah, rasa macam semangat lah nak buat lagi. Ya, saya memang minat lukis dari kecil dan bapa saya cadangkan saya untuk masuk sukan seni. Pernah banyak juga, tapi kebanyakan karya yang saya buat adalah catatan cat air. Dan tahun ni saya ada juga bercuba untuk buat catatan cat minyak. Jurulatih seni visual Siti Salina Abdul Ghani mengakui berpuas hati apabila pelajarnya mampu menunjukkan prestasi yang semakin cemerlang dalam Art Market edisi ketiga ini. Setakat ni untuk karya yang paling mahal, karya yang mereka hasilkan dalam kelas dan mereka jual di Art Market adalah sebanyak RM450. So hasil tu untuk dia sendiri ke macam mana? Okey, hasil dia murid ni, sebenarnya program ni kita jalankan juga untuk murid mengumpul dana mereka sendiri untuk mengadakan program lawatan belajar ke luar negara. Antara destinasi program pendidikan merentasi negara ialah Istanbul, Turki pada pertengahan tahun ini, selain ke Institut Seni Indonesia Surakarta di Solo, Indonesia. Sempena Hari Peringatan Pahlawan Melaya, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq membuat kunjungan khas ke Sekolah Kebangsaan Lieutenant Adnan di Sungai Ramalua, Kajang, Selangor. Kunjungan itu sempena majlis memperingati Allahyarham Lieutenant Dato' Adnan Saidi yang gugur di Bukit Candu, Singapura pada 14 Februari 1942. Majlis turut dihadiri Presiden Persatuan Pegawai-Pegawai Bersara Angkatan Tentera, Lieutenant Jeneral Bersara Datuk Seri Abdul Aziz Ibrahim, Presiden Persatuan Veteran ATM, Kapten Bersara Datuk Syahrudin Haji Omar serta beberapa veteran tentera. Menurut hantaran di Facebook Fadlina, majlis seumpamanya pertama kali diadakan di SK Lieutenant Adnan. Beliau menyarankan pihak sekolah mengadakan majlis itu setiap tahun untuk memperkasa semangat patriotisme dalam kalangan murid. Fadlina turut mengesyorkan penubuhan sebuah galeri memperingati perjuangan para jurid yang telah berkorban untuk negara. Dalam majlis itu, Fadlina turut mengumumkan peruntukan RM350,000 untuk SK Lieutenant Adnan bagi tujuan penyelenggaraan. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah akan terus memperkasa bidang keusahawanan menerusi pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET dalam usaha menarik lebih ramai golongan belia terutama di luar bandar, meningkatkan taraf hidup. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata KKDW akan bekerjasama dengan 12 kementerian lain bagi mencapai misi itu. Kita tidak harus bergerak cara silo. Terdapat jalinan kerjasama dengan kementerian-kementerian yang berkaitan, terutamanya di dalam kursus TVET. 12 kementerian yang terlibat dan kursus-kursus yang dikemukakan kepada para peserta, khususnya yang terfokus kepada soal keusahawanan. Datuk Seri Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah turut memaklumkan beberapa inisiatif dilaksanakan termasuk program Start Right PSR serta pembaharuan dalam pemerkasaan TVET. Selain itu, menurutnya, program TVET Junior, TVET Tafiz, TVET Aras Tinggi, program Tekno Usahawan TVET dan program Pendigitalan TVET akan menjadi kerangka asas kementeriannya memartabatkan pendidikan itu seterusnya memenuhi permintaan pasaran. Ketika ini, kebolehpasaran graduan TVET berada di tahap 90.4%. Universiti Malaysia Kelantan UMK bakal memperkenalkan set menu rahmah di 6 kafeteria melibatkan UMK Kampus Kota, Kampus Bacok dan Kampus Jeli. Menu yang diperkenalkan pada harga RM4.90 itu dapat dinikmati lebih 11,000 pelajar dalam membantu menangani kos sara hidup siswa. Naib Chancellor UMK Profesor Dato' Dr. Razli Cik Razak berkata, program Uni Rahmah ini merangkumi sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam yang menepati kualiti, cita rasa dan kuantiti makanan yang bersesuaian. Pendekatan ini merupakan usaha UMK dalam membantu mahasiswa khususnya daripada keluarga B40. Bagi mengurangkan kos jualan makanan, pihaknya akan terus bekerjasama menjayakan usaha itu, termasuk memotong kadar sewa bulanan kepada penyedia makanan. Menu itu diperkenalkan Isnin lalu di Kampus Bacok dan akan diperkenalkan di Kampus Kota dan Jeli dalam tempoh terdekat.
Sekolah-sekolah di beberapa wilayah di China kini menggunakan platform-platform digital untuk menambah baik keberkesanan industri pendidikan. Sebuah sekolah menengah di Boshan, Shanghai memasang 3 kamera berkelajuan tinggi di taman permainannya. Melaluinya, guru-guru mampu memperoleh prestasi setiap pelajar dalam pendidikan jasmani dengan lebih pantas dan sistematik. Peralatan kecerdasan buatan atau AI membolehkan data dikumpul dan diproses sebelum dimuat naik ke platform pintar dalam masa sebenar. Cara ini lebih memudahkan guru berbanding menggunakan jam rendik untuk merekod kepantasan setiap murid mencatatnya satu persatu dan memasukkannya ke dalam komputer selepas kelas. 以往我进行50米的测试，需要用秒表记录在点名册上面。课后我要把数据录入到电脑。 非常繁琐，通过智慧操场，只需要一部手机，之前所有的数据自动录入到手机里面，方便我进行一个教学的调整。 Pelajar juga dipakaikan penjejak kesihatan yang boleh mengumpul data masing-masing secara live sekaligus mudah dipantau guru. Menurut pihak berkuasa tempatan, platform pendidikan fizikal pintar itu akan diperluaskan ke semua sekolah di Bushan tahun ini. Di Hangzhou pula, sebuah sekolah menengah telah mencipta platform digital sendiri untuk menyokong sesi pembelajaran. Sistem itu mampu mengenal pasti permasalahan atau topik yang sukar untuk pelajar berdasarkan prestasi kerja sekolah yang direkodkan guru. Manakala Jabatan Pendidikan Wilayah Zhejiang melancarkan sistem perkhidmatan soalan dan jawapan digital percuma membolehkan pelajar di seluruh wilayah itu bertanya soalan kepada guru-guru cemerlang. Sistem digital juga telah menjadikan pengurusan kerja-kerja sekolah menjadi lebih mudah. Mi sejuk Korea Utara dikenali sebagai Pyongyang Ramyeon mencatat sejarah untuk negara itu apabila diterima masuk dalam senarai warisan tidak ketara oleh UNESCO. Pyongyang Ramyeon terdiri daripada timbunan mi kenyal di bawah kepingan daging atau ayam yang dipotong nipis merupakan makanan kebangsaan Korea Utara. Dalam kalangan penduduk tempatan, mi sejuk ini dipanggil Myeonggiri Guksu yang bermaksud mi umur panjang selain turut dikenali sebagai Naengmyeon. Ia disediakan di dalam mangkuk loyong berisi ais sekaligus membantu menyerlahkan kesegarannya. Bahan lain yang digunakan termasuk kimchi dan hirisan buah pe. Pyongyang Ramyeon dimakan bersama sup daging sejuk dan jus kimchi. Ia boleh dinikmati oleh hampir setiap orang walaupun ketika musim sejuk. Peminat K-pop Malaysia kini boleh bersedia menyaksikan persembahan daripada kumpulan idola NCT Dream. Ia selepas mereka menambah tarikh dan lokasi untuk konsert jelajah The Dream Show 2 yang diumumkan hari ini. Menurut penganjur di Malaysia, Star Planet, kumpulan 7 anggota itu akan mengadakan konsert di Kuala Lumpur pada 20 Mei nanti. NCT Dream yang merupakan sub-unit ketiga NCT memulakan jelajah mereka di Seoul, Korea Selatan tahun lalu. Lokasi lain termasuklah di Jepun, United Kingdom dan Amerika Syarikat. Malah agensi pengurusan mereka SM Entertainment memaklumkan akan menambah lokasi konsert pada separuh kedua tahun ini. Sukan perkembangan Liga Hoki Malaysia, skuad elit yang bersaing terus menyaksikan beza ketara setiap kali turun padang. Itulah yang dibuktikan Maybank dan Tenaga Nasional Berhad TNB yang menampilkan kelas tersendiri. Selepas kemenangan besar pada 2 perlawanan awal musim ini, Maybank meneruskan kempen Liga menentang Young Tigers. Meskipun Young Tigers awalnya tampak mampu menyaingi Maybank, bermula suku kedua, dominasi Maybank sukar lagi dikekang. Jaringan Syahmi Irfan Suhaimi, minit ke-20 pencetus pesta gol Maybank, disusuli gol kedua Muhajir Abdul Rauf 4 minit kemudian. Memasuki suku ketiga, Maybank meneruskan penguasaan apabila Muhammad Razi Rahim meledak 2 gol menerusi jaringan sudut penalti pada minit ke-35 dan 45. Razi terus menyajikan kepakarannya menyempurnakan pukulan sudut penalti apabila menambah 3 lagi gol. Bermula dengan jaringan minit ke-50 sebelum menambah 1 lagi gol 4 minit berselang. Pada minit ke-58, Razi melengkapkan jaringan ke-5 peribadi untuk memastikan kemenangan besar 7-0 Maybank.
Ini pula aksi perlawanan persahabatan menjelang sepak mula Liga Malaysia 24 Februari ini. Kuala Lumpur City FC dan Negeri Sembilan FC sama handal apabila terikat satu sama. Perlawanan berlangsung di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Kedua-dua pasukan jelas memiliki kekuatan seimbang selain benteng pertahanan kental dengan kedudukan terikat tanpa jaringan selepas 45 minit pertama. 3 minit sebaik permainan bersambung, Negeri Sembilan membuka jaringan menerusi Filemon Anyi. Bagaimanapun, hasrat pelawat membawa pulang kemenangan tidak tercapai. Kuala Lumpur menyamakan kedudukan minit ke-82 menerusi Cece Kiprik. Kedudukan satu sama kekal sehingga whistle penamat. Paparan pelepasan 2 ekor penyu ke habitat asalnya di Florida, Amerika Syarikat mengakhiri buletin didik. Penyu-penyu itu kembali sihat selepas menjalani rawatan pembuangan tumor sejak 3 bulan lalu. Dengan itu saya Zaiti Zubair, salam hormat dan kita jumpa lagi.